Bertemu kembali. Sidang Dewan Negara dan antara tumpuannya mekanisme pemberian subsidi sedang diteliti dan kaedah WTE akan dipeluas. Jadi untuk perinciannya, terus saja bersama Syamimi Syarifan di Parlimen. Silakan Mimi. Miza Yusni, terima kasih bagi memastikan kadar tiket penerbangan yang ditetapkan tidak meningkat terutama pada musim perayaan. Kementerian Pengangkutan sedang mengkaji dan meneliti mekanisme kepada pemberian subsidi bagi pembelian tiket. Kementerian Pengangkutan sedang meneliti mekanisme untuk memberikan sedikit subsidi untuk memastikan bahawa kadar yang ditetapkan itu tidak terlalu tinggi untuk beberapa hari sebelum musim perayaan. Itu antara inisiatif yang kita akan lihat supaya dapat mengurangkan tiket kapal terbang di antara Semenanjung dan Sabah Sarawak semasa musim perayaan. Terima kasih. Katanya MOT turut meminta syarikat penerbangan menambah jumlah pesawat pada waktu malam bagi menambah kekerapan perjalanan. Seterusnya, sebanyak 3,280 lokasi di seluruh negara sedang diaudit bagi ujian kualiti perkhidmatan 4G. Daripada jumlah itu, sebanyak 97 lokasi melibatkan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Hasil audit berkenaan sedang dianalisis dan akan menerima notis di bawah Seksyen 51-2 Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia Akta 588. Di kawasan berpenduduk di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada setakat suku ketiga tahun 2023 adalah 100%. Namun, diakui masih terdapat kawasan yang mana kualiti perkhidmatan adalah kurang memuaskan. Keadaan ini boleh disebabkan oleh beberapa faktor termasuk kesesakan rangkaian di sesuatu tempat pada satu masa, penerimaan liputan yang kurang memuaskan disebabkan halangan seperti bangunan tinggi. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Sivaras Chandran berhubung langkah kementerian menyelesaikan masalah rangkaian kurang memuaskan di ibu negara. Baik, kaedah Waste to Energy WTE akan diperluas ke seluruh negara dan ketika ini satu projek sedang dijalankan di Negeri Sembilan. Ia bertujuan untuk mempercepat proses sisa buangan pepejal dan menukarkannya kepada haba, steam dan tenaga elektrik sekaligus mengurangkan jumlah isi padu sisa pepejal sehingga 85%. Ketika ini untuk dalam negara kita memiliki satu WTE yang terletak di ladang tanah merah di Negeri Sembilan yang sedang beroperasi, manakala untuk jangka ke hadapan antara rancangan ataupun dasar yang kita hendak perkenalkan adalah supaya kita sasarkan setiap negeri itu mungkin memerlukan sekurang-kurangnya satu WTE untuk menukarkan daripada sisa pepejal kepada tenaga. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta Mat Ramli. Baik, kajian khusus serta penambahbaikan sedang dilaksana dan diteliti berhubung tahap penerimaan golongan belia terhadap pelaksanaan program Rakan Muda. Ia telah dimulakan pada bulan September lalu dan jangka berlangsung selama 8 bulan manakala hasil kajian akan dimuktamadkan menjelang pertengahan 2024. Sehingga 1 Disember, jumlah penyertaan golongan belia dalam program Rakan Muda mencecah 1,108,463 orang merangkumi 4,119 aktiviti. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim memberitahu sebanyak 5.7 juta ringgit dibelanjakan tahun ini bagi melaksanakan program itu di seluruh negara termasuk di Sabah dan Sarawak. Yang manakala salah satu lagi cabang gaya hidup iaitu Rakan Demokrasi di bawah Rakan Muda pula membelanjakan sebanyak RM1,309,641 menerusi peruntukan Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan ILID. Kerajaan telah pun bersetuju untuk memperuntukkan sebanyak RM20 juta bagi pelaksanaan program Rakan Muda yang mana ini dapat memberi galakan dan juga meningkatkan lagi penyertaan serta penganjuran aktiviti di bawah Rakan Muda.
Beliau menjawab pertanyaan yang dikemukakan Senator Datuk John Ambrose. Sebanyak 1.2 juta capaian pengunjung dan pengguna maya dari seluruh negara direkodkan melalui platform MyAssist MSME. Platform itu juga berjaya memberi khidmat nasihat Meet Me kepada 713 usahawan PMKS menerusi 11,724 slot. Sebanyak 2,540 sesi padanan perniagaan juga telah dilaksanakan melibatkan seramai 3,083 orang usahawan PMKS bersama 2,059 syarikat luar negara dengan potensi nilai jualan yang dianggarkan berjumlah 904 juta ringgit. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Seri Zurainah Musa mengenai impak pelaksanaan MyAssist MSME. Inisiatif berkenaan dilancarkan pada 30 Jun 2021 bertujuan memudahkan perolehan maklumat kepada usahawan PMKS. Baik, sekian perkembangan dari Dewan Negara dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Miza Yusni di studio.